نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah Al-Adabul Mufrad yang dianjurkan oleh Global Ihsan Malaysia. Dan saya mohon maaf kerana sedikit terlewat pada petang ini kerana ada mesyuarat penting yang perlu saya hadiri dan baru saja selesai. InsyaAllah kita nak sambung balik kuliah kita ni, kita masuk pada bab yang baru, iaitu bab yang ke-76. Bab khairu baitin baitun fihi yatim yuhsanu ilaih, yang bermaksud ataupun yuhsinu ilaih, yang bermaksud bab pada membicarakan berkenaan dengan sebaik-baik rumah ialah rumah yang ada padanya anak yatim, yang mana rumah itu melakukan kebaikan kepada anak yatim tersebut. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala pada hadis yang ke-137, Haddatsana Abdullah ibn Uthman qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Sa'id ibn Abi Ayyub an Yahya bin Abi Sulaiman an Ibn Abi Attab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatim yuhsanu ilaih wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatim yusa'u ilaih ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain yushiru bi isba'aihi. Hadis ni merupakan hadis yang sahih, dikeluarkan juga ataupun diriwayatkan juga oleh Ibn Abi Dunya di dalam kitab di Islahul Mal dan juga Al-Imam Al-Kharaiti dalam kitab di Makarimul Akhlaq. Hadisnya hadis sahih, sanad dia sahih. Maksudnya, kata Al-Imam Al-Bukhari, Abdullah ibn Uthman telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata, Abdullah telah mengkhabarkan kepada kami. Dia berkata, Sa'id bin Abi Ayyub telah mengkhabarkan kepada kami daripada Yahya bin Abi Sulaiman, daripada Ibn Abi Attab, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu baitin fil muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik rumah pada orang Islam, rumah yang didiami oleh orang Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kat kita ni, orang Islam kena ada rumah lah. Tak kira lah rumah tu rumah sewa ke, rumah tu rumah sendiri ke. Yang penting orang Islam ni memang duduklah rumah. Dia bukan duduk di tempat-tempat yang tak sepatutnya. Jadi sepatutnya homeless. Yang homeless tu, mereka kena ada satu cita-cita untuk mempunyai rumah sendirilah. Kerana memiliki rumah merupakan salah satu daripada tuntutan agama untuk seseorang Muslim berusaha ada rumah tersebut. Kenapa? Di rumah itu orang Muslim lindungi anak dia. Rumah itu orang Muslim lindungi isteri dia, lindungi diri dia, yang mana dia perlu jaga aurat dia. Dan juga rumah itu tempat untuk dia laksanakan ibadat-ibadat sunat dia. Yang mana kita tahu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah atau kama qala, sebaik-baik rumah bagi seorang Islam, sebaik-baik rumah bagi seorang muslim ialah sebaik-baik salat bagi seseorang muslim ialah di rumahnya, kecuali salat fardu. Salat fardu pergi masjid. Maksudnya orang Islam ni ada rumah. Jadi yang mana yang homeless ni, mereka perlu motivasikan diri mereka supaya mereka mempunyai pekerjaan, mempunyai pendapatan dan mereka mempunyai rumah sendiri. Kerana mereka nak laksanakan ibadah-ibadah yang dituntut untuk dilaksanakan di rumah. Dan juga melindungi diri, melindungi maruah, melindungi keluarga, melindungi isteri, melindungi anak-anak. Dan Nabi SAW galakkan perbuatan-perbuatan untuk dibuat di rumah. Inna syaitan yafiru minal bait yuqra'u fihi suratul Baqarah. Kan? Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis atau kama qala, Allah Azza wa Jalla mensyariatkan untuk kita baca surah Baqarah di rumah. Yang mana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis tersebut, sesungguhnya syaitan lari daripada rumah yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah. Jadi nak bagi tahu pada kita apa dia? Kita kena ada usaha untuk memiliki rumah. Tak kira lah sama ada rumah tu rumah sewa ke ataupun rumah tu rumah sendiri ke. Kan? Kalau menumpang pun kena ada plan. Macam mana kita nak adakan rumah sendiri. So, Nabi SAW mengatakan sebaik-baik rumah yang ada dalam kalangan orang Islam ni ialah satu rumah yang ada padanya anak yatim. Yuhsanu ilaih. Dia sebenarnya boleh baca yuhsinu ilaih, boleh baca yuhsanu ilaih. Dari sudut makna kena. Tapi boleh dalam hadis ni kena baca yuhsanu. Sebab apa? Sebab rangkap kedua dia baca dengan bina lil majhul. Apa pula bina lil majhul ni? Orang yang belajar bahasa Arab dia tahulah. Kan macam Datin TJ dia belajar bahasa Arab. So dia tahulah kan bina lil maklum dengan bina lil majhul. Maksudnya ayat verb yang aktif dan verb yang pasif. Verb yang aktif ni dia berlari contohnya. Aktif lah kita tahu siapa yang berlari tu. Contohnya melukis, dia sedang melukis. So kita tahu siapa yang melukis, dia lah. Ali melukis. Tapi ayat pasif, ayat tu kita tak tahu siapa pelakunya ataupun tak diceritakan siapa pelakunya. Kertas itu dilukis. Siapa lukis? Tak tahu. So kita boleh baca yuhsin kalau kita nak anggap rumah itu buat kebaikan kepada anak yatim. Tapi rumah itu pun dari sudut majaz lah. Orang yang duduk dalam rumah. Tapi kita kena baca dengan yuhsanu, iaitu rumah yang padanya anak yatim itu dimuliakan. Rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan anak yatim itu diberikan khidmat yang baik. Nak bagi tahu kepada kita dua perkara. Yang pertama, Nabi SAW dalam hadis ini, saya sebut dah tadi, menggalakkan orang Islam ni ada rumah sendiri. Yang kedua, orang Islam perlu buat kebaikan pada orang lain. Orang Islam perlu buat kebaikan pada orang lain, perlu buat ihsan kepada orang lain. Kebetulan pula nama penganjur kuliah kita hari ini Global Ihsan. Kan? Global Ihsan. Global dan lokal ihsan. Maksudnya buat ihsan kepada global dan buat ihsan kepada lokal. Itu global ihsan. Bukan kata pertubuhan je kena fikir macam mana nak buat baik, macam mana nak bantu orang. Rumah orang Islam kena fikir macam mana nak buat baik. Dan Nabi SAW menyebutkan sebaik-baik rumah ialah rumah yang ada padanya anak yatim. Anak yatim ni macam mana? Anak yatim yang tak ada apa-apa. Anak yatim yang tidak ada sesiapa yang nak bela dia kerana ayah dia meninggal dunia, ayah dia tak mampu nak tanggung nafkah dia lagi sebab dah meninggal. Jadi rumah ni ambil, bukanlah kata rumah, orang dalam rumah tu, ketua yang menjaga rumah tu, ambil anak yatim, letak kat rumah dia. Letak kat rumah dia bukan hanya sekadar letak. Kerana kita tengok hari ni berapa ramai orang yang buka rumah anak yatim tetapi dalam masa yang sama tidak menjaga kebajikan anak yatim. Itu tak maulah. Nabi SAW kata kalau dia ambil anak yatim letak dalam rumah dia, tapi anak yatim tu dijadikan macam hamba dia, tak diberi makan umpamanya, maka itu bukan rumah yang terbaik lagi. Rumah yang terbaik ialah
dia ambil anak yatim, letak dekat tempat dia, letak kat rumah dia, dan dia buat baik pada anak yatim tu, dia khidmat untuk anak yatim tu, dia sediakan kelengkapan dan keperluan untuk anak yatim tu, dia sediakan didikan akhlak kepada anak yatim tu. Menunjukkan rumah ni adalah rumah yang betul-betul mencari keredaan Allah. Sebab apa? Sebab dia telah melakukan satu kebaikan pada anak yatim dengan memberi ruang kepada anak yatim tu supaya anak yatim itu dapat menumpang di rumah dia, dan dia buat kebaikan pula kepada anak yatim. Jadi nak bagi tahu kat kita apa dia? Rumah orang Islam ni bukan hanya sekadar rumah untuk tempat tinggal saja. Rumah orang Islam ni ialah rumah di mana melakukan kebaikan kepada semua. Dilakukan kebaikan kepada semua, memberikan perlindungan kepada mereka yang memerlukan, memberi makan kepada mereka yang lapar, memberi bantuan kepada mereka yang miskin, memberi perlindungan kepada mereka yang dizalimi. Ini tanggungjawab orang yang berada dalam rumah orang Islam yang lain. Maksudnya orang Islam bila dia tengok ada orang dizalimi, kalau tak diberi perlindungan dia mati secara zalim. Kalau dia mampu tolong, wajib dia tolong. Anak yatim tak ada siapa nak bela. Anak yatim duduk rumah orang Islam dan orang Islam berikan perlindungan. Ini yang dilakukan, semangat yang sama inilah yang dilakukan oleh puak-puak Ansar. Yang pernah saya ceritakan dalam kuliah saya dulu, yang mana orang-orang Ansar ini, mereka membantu golongan Muhajirin. Yang mana bantuan yang diberikan oleh golongan Ansar terhadap Muhajirin ialah satu bantuan yang tidak mengharapkan balasan. Sebab itu saya sebut dulu, perkataan sedekah, apa yang kebaikan yang kita buat kepada orang lain tanpa mengharapkan apa-apa balasan, kita panggil ia sebagai sedekah. Kenapa dipanggil sedekah? Kerana kita tidak mengharapkan apa-apa balasan daripada manusia. Kita tak harapkan apa-apa balasan. Kita buat kerana kita mengharapkan sesuatu daripada Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti. Kita membenarkan, kerana perkataan sedekah daripada perkataan sadaqah, maksudnya benar. Kita benarkan janji Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita tak nampak pahala tu banyak mana yang ditulis, kita tak nampak syurga tu ada ataupun tidak, kita hanya percaya ia wujud bukan dengan mata kita yang melihat, tetapi dengan keimanan jiwa kita yang percaya kepada janji Allah yang Allah Ta'ala telah cerita dalam Quran bahawasanya syurga itu ada disediakan untuk orang beriman. Kita tak pernah tengok, tapi kita percaya. Kenapa? Kerana iman kita. Kita percaya kerana iman kita. Maka kita membenarkan janji Allah yang Allah Ta'ala akan berikan kita ganjaran berlipat kali ganda bila kita sampai ke negeri akhirat nanti. Sebab itu sedekah, bantu orang dalam bentuk sedekah, dalam bentuk pemberian, mengharapkan balasan daripada Allah, bukan mengharapkan balasan di dunia, merupakan sebaik-baik perkara yang boleh dilakukan oleh orang mukmin. Sebab apa? Sebab anak yatim ni kalau kita tak bantu, dia mungkin akan hilang hidup dia. Dia mungkin akan hilang pendidikan dia. Dia mungkin akan rosak akhlak dia. Sebab apa? Sebab dia kecil lagi, dia belum balik. Tak ada siapa nak didik dia. Kita ambil dia letak dalam rumah kita, kita didik dia, kita beri makan pada dia, kita beri pakai pada dia, kita buat baik dengan dia. Nabi kata inilah sebaik-baik rumah. Dan kita tak mengharapkan balasan siapa-siapa. Kita mengharapkan balasan daripada Allah Azza wa Jal. Yang mana kalau kita dapat balasan itu sebaik-baik balasan. Tapi ada orang kata pula, saya bukan tak mau Ustaz. Saya bukan tak mau untuk ambil anak yatim ni. Tapi orang kata apa, kalau nanti saya jaga dia, tiba-tiba nanti bila dah besar, dia tak ingat kat saya. Tuan-tuan, ya, bagi orang yang buat sesuatu kebaikan untuk mendapatkan balasan daripada Allah Azza wa Jalla, sama ada orang tu balas ataupun tidak kebaikan yang kita buat, itu bukan satu benda yang mengecewakan sangat. Kita buat satu kebaikan contohnya, kita mengharapkan pahala daripada Allah. Tiba-tiba orang yang menerima kebaikan kita tak kenang pun jasa kita.
Tak kenang pun jasa kita. Adakah perlu kita rasa kecewa? Iyalah, sedih tu sedih lah juga. Tapi adakah perlu kita rasa, oh lepas ni aku tak mau dah bantu orang lain, macam inilah nanti aku akan dapat. Bukannya perkenang pun segala jasa aku. Tak perlu, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab pahala kita insya-Allah Allah Ta'ala tak akan sia-siakan kalau kita ikhlas. Selagi mana kita ikhlas, selagi tu ia tidak akan disia-siakan. Ya? Kalau orang hargai, alhamdulillah, itu sebagai satu bonus. Kalau orang tak hargai pun, kita bukan mengharapkan balasan daripada dia. Contohlah, saya bagi contoh. Dulu, ustaz-ustaz kita yang ikhlas dalam berdakwah ni, pernah sebut. Dia kata, mereka sebut, kalau malam Jumaat baca surah Kahfi. Kerana itu yang ada di dalam hadis Nabi SAW, dan itu jugalah yang dianjurkan oleh ulama-ulama Islam ni. Termasuk juga madhab Syafi'i. Masa kita mula-mula sebut tu, kadang-kadang orang maki kita, orang hamun kita, orang tuduh kita Wahabi dan sebagainya, kerana mereka menganggap kita mengacau amalan masyarakat yang suka membaca Yasin pada malam Jumaat. Masa tu teruklah kena macam-macam label kita dah ada dapat. Ada yang kena sekat pun di sebahagian negeri contohnya, disebabkan perkara itu saja. Tapi kita melihat hari ini, alhamdulillah, masyarakat makin lama makin tahu tentang tuntutan ataupun galakan membaca surah Kahfi pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat. Ada masjid-masjid yang buat selang seri dah sekarang. Seminggu baca Yasin, seminggu baca Kahfi. Dulu dia maki kita, dulu dia tuduh kita. Tapi sekarang dia ambil juga idea kita. Tapi berperingkat-peringkat lah. Mungkin dia buat 2 minggu sekali. Selang seli dengan Yasin. Ada masjid yang tukar terus dah. Dah boleh pandai dah baca surah Kahfi, tukar. Kan dia ambil idea kita, tapi sebelum tu dia maki kita. Adakah kita perlu rasa sedih? Kalau saya nasihatkan kepada orang yang kecewa, jangan kecewa sangatlah. Kerana apa? Alhamdulillah, mereka telah mengambil idea kita. Mereka telah mengambil seruan kita. Cuma dia tak hargai kita. No big deal. Selagi mana mereka ambil idea kita, selagi mana mereka ambil saranan kita untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, maka selagi itulah kita mengharapkan pahala daripada Allah. Jangan mengharapkan pahala daripada manusia ni. Kerana kalau mengharapkan sesuatu daripada manusia ni, kita akan kecewa. Kita akan kecewa, kita akan rasa stres. Tapi harapkan sesuatu daripada Allah. Setiap kali orang membaca surah Kahfi kerana kita promote dekat dia, kerana itu adalah sunnah, dia baca surah Kahfi pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat, insya-Allah selagi dia baca kerana kita bagi tahu kat dia, selagi itulah pahala kita tidak akan terputus selagi mana ia diamalkan. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Kan? Siapa yang menunjukkan jalan yang baik, siapa yang menunjukkan sunnah yang baik, maka baginya ada pahala. Dia akan dapat pahala kerana dia mengamalkan sunnah. Dan sunnah orang yang mengikuti dia dalam beramal. Jadi, pesan saya pada diri saya dan juga kita semua, jangan terlalu kecewa. Kalau Allah Ta'ala takdirkan kita tidak mendapat apa-apa pujian daripada orang, sebaliknya yang kita dapat adalah makian, selagi mana kita menyebarkan benda yang benar, selagi mana kita menyebarkan benda yang betul, dan selagi mana kita ikhlas, insya-Allah pahala dah ada. Cuma kita belum terima lagi balasannya, kerana kita akan bertemu Allah nanti, bukan sekarang. So, chill, jangan terlalu kecewa, tenang-tenang saja, kan? Okey. Kemudian Nabi SAW sebut, wa syarru baitin fil muslimin, seburuk-buruk rumah yang ada dalam kalangan orang Islam, baitun fihi yatim yusa'u ilaih, rumah yang ada padanya anak yatim, yusa'u ilaih, dia buat jahat pula pada anak yatim. Kerana ada je rumah yang jaga anak yatim tapi tak jaga kebajikan mereka, abaikan tanggungjawab, hanya sekadar buka rumah anak yatim untuk dapatkan dana derma, kemudian joli. Pendidikan anak yatim dia tak peduli, hak anak yatim dia tak peduli. Dia tak peduli apa? Dia jaga anak yatim, betul. Bahkan mungkin dia curi harta anak yatim, dia makan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa taala sangat
sangat orang kata apa, murka kepada orang-orang yang menzalimi anak yatim dengan memakan hak mereka. Allah Subhanahu wa taala siap rakamkan satu ayat Quran untuk mereka. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang makan harta, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Amwalal yatama apa ni zulma, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ir. Mereka ni yang makan harta anak yatim secara zalim ni, sesungguhnya mereka sedang makan dalam perut mereka api, dan mereka akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam api neraka. Jadi oleh kerana itu, ya, kita perlu hati-hatilah. Jangan terlalu eager nak ambil anak yatim, dalam masa yang sama kita menzalimi mereka. Kita curi hak mereka, kita zalimi mereka, kita tak hormati hak-hak yang patut kita beri pada mereka. Kita cuaikan mereka, kita abaikan, ini bahaya. Sebab itu Nabi SAW sebut, ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain. Aku dan orang yang menjaga anak yatim di syurga nanti seperti ini. Nabi SAW mengisyaratkan dua jarinya, iaitu jari telunjuk dan juga jari hantu Nabi SAW. Jari, apa dia panggil jari hantu kan? Macam buruk sangat bunyi. Jari hantu pula kan. Jari telunjuk dan jari sebelahnya. Kan? So, nak tunjuk tidak ada jarak yang jauh di antara keduanya, dekat antara orang yang jaga anak yatim ni dengan Nabi SAW. Ya? Baik. Kita masuk kepada bab yang baru, iaitu bab yang ke-77. Bab kullil yatim kal ab ar-rahim. Bab jadikanlah diri kamu bagi anak yatim itu seperti ayah yang mengasihi. Maksud walaupun anak yatim tu bukan, tapi kalau kamu jaga dia, kamu kena jadi ayah untuk dia. Seperti mana seorang ayah yang mengasihi anak dia. Okey, baik. Kita tengok hadis nombor 138. Qala al-Imam al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari mengatakan, haddatsana Amr bin Abbas. Qala haddatsana Abdul Rahman. Qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq. Qala sami'tu Abdul Rahman bin Abza qala qala Daud kun lil yatim kal abir rahim wa'lam annaka kama tazra'u kadhalika tahsud ma aqbaha al faqra ba'da al ghina wa aktharu min dhalika aw aqbahu min dhalika ad dalalatu ba'da al huda wa idha wa'adta sahibak fa anjis lahu ma wa'adtahu fa in lam taf'al yurasu bainaka wa bainahu adawa wa ta'udu billah min sahibin in dhakarta lam yu'inka wa in nasita lam yadhkurka wa in nasita lam yudhakkirka, yang bermaksud kata Al-Imam Al-Bukhari, Amr bin Abbas telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata, Abdul Rahman telah menceritakan kepada kami. Dia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami. Sufyan mengambil hadis ni daripada Abu Ishaq. Abu Ishaq mengatakan, saya mendengar Abdul Rahman bin Abza menceritakan. Abdul Rahman bin Abza kata, Daud alaihi salam, iaitu Nabi Daud. Nabi Daud ayah kepada Nabi Sulaiman lah. Ya. Qala Daud berkata, kun lil yatim kal abir rahim. Dia berkata kepada anak dia Sulaiman, wahai Sulaiman, kamu kena jadikan diri kamu bagi anak yatim itu seperti seorang ayah yang mengasihani anak dia. Wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsud. Ketahuilah, sesungguhnya kamu ni seperti mana kamu menanam, begitulah kamu akan menuai.
Maksud kalau Nabi nak bagi satu gambaran lah. Nabi bagi satu analogi mudah. Apa dia? Kalau kamu tanam pokok bawang, yang akan tumbuh pokok bawang. Yang kamu akan dapat daun bawang. Yang kamu akan dapat akar yang berbentuk bawang. Kalau kamu tanam pokok cili, pokok cabai kata orang Perak, kan? Maka kamu akan dapatlah pokok cili, pokok cabai. Kan? Jadi pokok cabai akan menghasilkan buah cabai. Dia takkanlah hasilkan benda-benda lain lagi. Takkanlah kamu tanam pokok cabai kamu nak mengharapkan hasil bawang. Itulah dia punya analogi itu. Ya, di sini Nabi Daud dia berikan satu analogi. Nabi Daud berikan satu analogi. Jadi kamu jadikan diri kamu seperti seorang ayah yang pengasih kepada anak kamu. Ayah yang pengasih pada anak, kerana seorang ayah bila beri pendidikan baik kepada anak, beri pendidikan akhlak pada anak dia, beri pendidikan agama yang elok pada anak dia akan ikut hasil yang baik kerana acuannya baik. Kita tak mungkin dapat satu zuriat yang baik kalau kita tak didik zuriat tersebut dengan acuan yang baik. Buat kuih, acuan tak elok, dia tak akan keluar hasil yang elok. Dia tak akan keluar bentuk kuih yang elok, tak akan keluar. Tapi kalau bentuk tu elok, acuan tu elok, bahan-bahan yang dimasukkan dalam acuan tu pun elok, maka dia akan keluar hasil yang elok lah. Jadi kalau kamu nak anak yatim menjadi baik, kamu kena jadi ayah yang baik. Walaupun kamu bukan ayah kandungnya, tapi dia akan jadi hasil yang baik. Didikannya bagus. Kita akan tengok hadis-hadis lepas ni, riwayat-riwayat lepas ni, bagaimana orang yang menjaga anak yatim ni, dia memang betul-betul jaga akhlak. Dia bahkan betul-betul jaga pendidikan akhlak bagi anak yatim yang dia jaga. Macam mana dia didik anak dia, macam itulah dia didik anak yatim. Baik. Ma aqbahal faqra ba'dal ghina. Alangkah buruknya kefakiran selepas kekayaan. Maksudnya, kalau orang miskin, tiba-tiba Allah Ta'ala rezekikan dia jadi kaya, itu tak sukar untuk dia hadapi. Ya? Itu tak sukar untuk dihadapi. Tak sukar. Sebab apa tak sukar? Sebab daripada tak ada nak ada, daripada kehidupan yang ringkas kepada kehidupan yang mewah, itu tak ada masalah. Orang boleh adapt. Cuma takut dia lupa diri. Seperti mana Qarun, seperti mana Firaun. Kan? Tapi dia boleh adapt dari sudut emosi dia. Tapi kalau seorang yang kaya, asal kaya, tiba-tiba jadi fakir. Fakir ni apa? Fakir lagi teruk pada miskin. Fakir ni lagi teruk daripada orang miskin. Jadi kalau dia tiba-tiba kaya sungguh, tiba-tiba jadi fakir. Ada riwayat sebut kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran tu, kalau terlalu fakir, hampir-hampir boleh menyebabkan manusia jadi kufur. Takut tak boleh tahan. Takut tak boleh tahan. Jadi maka takut-takut dia react boleh membawa kepada kekufuran diri dia. Na'udzubillah. Tapi bahaya. Ya? Jadi orang yang kaya tiba-tiba jadi fakir, dia memang perlu orang kata apa, kekuatan emosi yang dahsyat untuk dia overcome masalah dia. Okey. Kemudian wa aktsaru min zalika atau aqbahu min zalika dalalatu ba'dal huda, Nabi kata. Yang lebih dahsyat daripada tu, yang lebih buruk daripada tu ialah kesesatan yang datang selepas hidayah. Dia dah terima hidayah dah. Dia dah terima dah tahu dah benda yang betul daripada benda yang salah. Tapi dia menjadi orang kata apa, sesat selepas daripada itu. Ataupun dia memilih untuk menjadi sesat lepas daripada itu. Oh, itu dahsyat. Dalam sejarah ada dalam sejarah. Bagaimana seorang Maharaja Rom, dulu saya pernah cerita. Maharaja Rom, nama dia Heraklius, yang mendapat surat daripada Nabi SAW. Nabi ajak dia masuk Islam. Nabi ajak dia masuk Islam, dia baca surat Nabi SAW. Dia buat siasatan. Dia panggil Abu Sufyan yang berasal daripada Mekah pada ketika itu. Dia siasat. Akhirnya dia tahu
surat ni memang datang daripada Muhammad bin Abdullah yang mendakwa dirinya Nabi. Dan dia pun buat keputusan mengatakan betul. Muhammad ni betul. Kerana dalam kitab dia, iaitu dia beragama Kristian pada masa itu, dia tahu. Kerana dia baca kitab-kitab Injil. Ya? Dia tahu, dia baca kitab-kitab Injil sebab dia Kristian. Dalam kitab Injil menceritakan tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Maka pada ketika itu, dia dah nak macam masuk Islam dah. Sehingga dia kata pada Abu Sufyan, "Law anni a'lamu anni akhlusu ilaihi latajashamtu liqa'ahu." Kalau aku tahu aku boleh jumpa dia, aku akan bersungguh nak pergi jumpa dia. "Walau kuntu 'indahu laghasaltu 'an qadamaihi." Kalau katalah aku duduk sebelah dia, aku akan basuh kaki dia sebagai tanda penghormatan aku pada dia. Nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu dia ni memang dah percaya dah ni. Dan dia panggil semua orang besar dia. Dia keluarkan Abu Sufyan, Abu Sufyan ada. Dia panggil orang-orang besar dia. Dia test. Dia kata, "Jom kita ikut Muhammad ni. Nak tak kalau kita ikut Muhammad ni? Kalau kita nak berjaya, kita kena ikut dia ni." Pembesar-pembesar dia semua lari. Lari. Tapi dia kunci pintu siap-siap. Bila dia orang tengok pintu terkunci, dia kata, "Balik-balik, patah balik. Main-main. Aku saja nak uji je sejauh mana kekuatan kamu berpegang dengan agama Nasrani kamu." Jadi kita lihat akhirnya dia tak masuk Islam hanya kerana mempertahankan kedudukan dia, hanya kerana mempertahankan kuasa yang dia ada, kerana dia menguasai Rom pada ketika itu. Dan bukan hanya sekadar itu, dia pula berperang dengan kerajaan Islam, iaitu di Medan Mu'tah. Di Medan Mu'tah lawan tentera Nabi SAW, walaupun pada asalnya dia macam nak terima dah dakwah. Tapi itulah manusia yang memilih kesesatan setelah jiwanya mengetahui yang mana satu yang betul dan yang mana satu yang salah. Dia kekal berada di atas agama asalnya dan tidak masuk ke dalam Islam, bahkan memusuhi Islam dalam peperangan Mu'tah. Okey. Wa idza wa'adta sahibak fa anjis lahu ma wa'adtah. Apabila kamu dah berjanji kepada sahabat kamu, laksanakan apa yang kamu janji. Nabi SAW mengatakan di antara tanda-tanda orang yang munafik ini ialah apabila dia berjanji, dia mungkir. Ayatul munafiqi thalatha. Idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Atau kama qala, hadis riwayat Bukhari, yang bermaksud tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia bercakap dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mungkir. Wa idza tumina khana, apabila dia beri amanah dia khianat. Ni tanda munafik amali, munafik pada amalan. Munafik pada jiwa tu tak diketahui. Kita tak bolehlah kata kawan kita yang ada 3 benda ni, hang munafik dalam neraka terus, yang paling bawah sekali. Tak, yang tu munafik akidah. Ni yang Nabi SAW sebut ni munafik amal. Ini munafik dari sudut amalan. Ya. Baik. Jadi ini di antara yang diajar oleh Nabi SAW, bila kita berjanji, tunaikan. Bila janji, tunai. Jangan khianat, jangan mungkir. Sebab apa? Kata Nabi Daud, fa in la tafa'al yurasu bainaka wa bainahu adab. Kalau kamu tak laksanakan janji kamu, ia akan menjadikan permusuhan antara kamu dengan sahabat kamu yang terima janji. Tambahan pula, kalau janji kamu telah menyebabkan dia mudarat kalau kamu tak laksanakan. Ya? Kalau kamu tak laksanakan, akan jadi mudarat pula pada dia. Ya? Baik. Wa ta'udzu billah. Wa ta'awwadz billah. Hendaklah kamu berlindung dengan Allah. Min sahib, daripada seorang sahabat, in zakarta lam yu'inka. Apabila kamu menyebut satu perkara kat dia, dia tak bantu kamu pun. Maksudnya kalau kamu minta bantuan, dia tak bantu. Kalau kamu sebut satu hajat, dia tak buat, tak reti je. Kamu kena berlindung dengan Allah daripada dapat sahabat macam ni. Wa inna sita lam yuzakkirka. Kalau kamu lupa, dia tak ada nak ingatkan kamu. Maksudnya seorang sahabat yang baik,
suka membantu orang lain, membantu sahabatnya yang berada dalam kesusahan, dan suka mengingatkan sahabatnya yang lupa. Maksud kalau sahabat tu lupa, diingatkan. Kalau sahabat tu terlajak dari sudut akhlak, dia tegur. Itu sahabat yang baik. Jadi sebab itu Syekh dalam kitab dia, ya, Rasyul Barat, syarah kepada Adab Mufrad, dia kata apa? Di antara fiqh hadis dia kata, hadis ni nak suruh al-hath ala kafal al-yatim. Hadis ni suruh kita galakkan untuk kita menjaga, memelihara anak yatim. Yang kedua, bayan syiddatil faqr ba'dal ghina. Menjelaskan bagaimana kesusahannya, beratnya nak ditanggung apabila menjadi fakir setelah daripada kekayaan. Wa zammid dalalah ba'dal huda. Dan celaan terhadap dalal, celaan terhadap kesesatan setelah menerima hidayah. Yang ketiga, al-hath ala ifa'il ahd. Galakkan untuk kita menyempurnakan, melunaskan janji yang kita buat. Wa bayan darar adami ifa'i. Dan menjelaskan bagaimana mudaratnya bila kita tak menunaikan janji yang kita dah buat. Dan at-tahzir min al-qarini sayyid. Memberi peringatan kepada kita daripada memilih seorang qarin, seorang rakan yang jahat, yang tidak membantu kita dalam kesusahan dan tidak menasihati kita bila kita memerlukan. Kalau terlupa, dia tak ingatkan kita pula. Baik. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Hadis nombor 139. Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Musa qala haddatsana Hamzah ibn Nujaih Abu Umarah qala sami'tu Al-Hasan yaqul laqad ahidtu al-muslimin wa inna ar-rajul minhum la yusbihu fayaqul ya ahliyah yatimakum ya ahliyah miskinakum ya ahliyah jarakum wa usri'a bi khiyarikum wa antum kullu yawmin tarzulun wa sami'tuhu yaqul wa idza syi'ta ra'aitahu fasiqan yata'ammaq bi 30,000 ila an-nar ma lahu qatalahu Allah ba'a khalaqahu min Allah bi thamanin 'anz wa in syi'ta ra'aitahu mudayyi'an murbadan fi sabili syaitan la wa'idha lahu min nafsi wala minan nas. Yang bermaksud, kata Imam Bukhari, Musa telah menceritakan kepada kami, dia berkata Hamzah bin Nujaih Abu Umarah telah menceritakan kepada kami, dia berkata saya mendengar Hasan menyebutkan. Hasan Al-Basri, ya. Dia kata aku telah mempunyai pengalaman yang lama. Aku mempunyai pengalaman di mana orang-orang Islam yang ada pada ketika itu, orang lelakinya, orang Islam pada ketika itu, yang mana orang lelakinya akan bangun pada waktu pagi dan dia sebut, ya ahliyah, wahai istriku, yatimakum, jaga hak anak yatim kamu ni, jaga kebajikan anak yatim kamu ni. Ya ahliyah, wahai istriku, wahai keluargaku, miskinakum, jaga hak orang miskin di kalangan kamu, jaga kebajikan orang miskin di kalangan kamu. Ya ahliyah, wahai keluargaku, jarakum, jaga kebajikan jiran kamu, dan wa usri'a bi khiyarikum, telah berlalu cepat sangat orang yang paling baik di kalangan kamu ni. Maksudnya telah mati banyaklah orang yang baik-baik di kalangan kamu ni, dan setiap hari kamu makin berada dalam keadaan yang teruk, dalam keadaan yang menurun dari sudut akhlaknya. Dan aku juga mendengar dia mengatakan, apabila kamu inginkan, kamu akan melihat dia dalam keadaan yang fasik. Laki akan berada dalam keadaan yang bergelumang dengan dosa, yang mana dia dibenamkan di dalam neraka bersama dengan 30,000 orang yang lain. Apa yang jadi pada dia? Moga Allah memerangi dia. Dia menjual nasibnya kepada Allah dengan harga yang murah. Maksudnya, dia tak buat kebaikan pun dalam dunia. Dan kamu melihat dia dalam keadaan yang berada di jalan syaitan. Tak ada orang yang nak menasihati dia. Diri dia pun tak mampu nak nasihat diri dia. Apatah lagi orang lain. Orang lain pun tak mampu. Setiap
masa kamu berada dalam keadaan yang tidak baik. Setiap masa kamu berada dalam keadaan yang buruk. Ini disebutkan oleh Hasan. So hadis ni nak bagi tahu, bukan hadis ni sebenarnya asar. Ni asar daripada Hasan al-Basri. Sanad dia boleh diterima. Sanad dia itu adalah sanad yang dhaif ringan, tetapi dalam bab ini kita agak luas sedikit, kita ringan sedikit, kita terima. Kerana dia berkaitan dengan fadail amal dan dia bukan disandarkan kepada Nabi SAW. Dia nak bagi tahu pada kita apa dia? Akan muncul satu zaman di mana orang tak peduli dah nak jaga kebajikan anak yatim. Ya, nak jaga kebajikan anak yatim. Baik, tapi zaman dulu orang jaga. Dan kita baca hadis 140 sebelum kita tamatkan, sebab saya tahu tuan-tuan dan puan-puan pun nak sediakan kelengkapan untuk berbuka. Saya baca hadis ni untuk habiskan bab ni saja. Hadis nombor 140. Kata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Musa qala haddatsana Salam ibn Abi Muti' an Asma bin Ubaid qala qultu li Ibn Sirin indi yatim qala isna bihi ma tasna'u bi waladik idribhu ma tadribu waladak. Ni pun ni sanad dia sahih, ini asar daripada tabi'in. Dia kata apa? Imam Bukhari kata, Musa telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, Salam bin Abi Muti' telah menyampaikan kepada kami daripada Asma bin Ubaid. Katanya, aku mengatakan kepada Ibn Sirin, indi yatim, di sisi aku ada anak yatim, aku ada bela anak yatim, aku ada jaga anak yatim. Qala isna' bihi kama tasna'u biwaladik. Kata Ibn Sirin, buatlah kepadanya seperti mana kamu buat pada anak kamu. Idribhu ma tadribu waladak. Kalau kamu pukul anak kamu kerana sesuatu, kalau dia anak yatim tu buat benda yang sama, kamu sebagai penjaganya boleh pukul. Maksud pukul yang tak celaka lah. Pukul yang tak mencacatkan. Contoh dia tak solat. Kamu pukul anak kamu yang tak solat setelah diberi peringatan. Dengan syarat-syarat yang tertentu. Umur dah cukup. Tak solat juga. Sampai habis waktu. Dan boleh pukul. Anak yatim yang kamu jaga pun kena buat macam tu. Nabi SAW bagi Ibn Sirin bagi tahu. Kerana ini bukan hadis daripada Nabi. Ibn Sirin bagi tahu kepada anak muridnya. Supaya orang-orang yang jaga anak yatim ni, mereka bertanggungjawab bukan hanya menjaga fizikal anak yatim, bukan hanya menjaga kebajikan dari sudut keuangan sahaja, tetapi dalam masa yang sama, mereka menjaga dari sudut akhlak, peribadi dan juga pendidikan. Peribadi dan juga pendidikan. Jadi, itu sajalah yang boleh saya sampaikan ya, kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Kerana masa pun mencemburui kita. Jadi saya tengok dulu pada soalan ataupun komentar ataupun kritikan saya dulu kan ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Lailatul Qadar adalah benda ghaib. Tapi Nabi bersabda pada Aisyah bila bertemu dengannya, bacalah doa yang sahih. Macam mana? Okay. Pertama sekali, saya nak sebut Lailatul Qadar ni keistimewaan yang Allah Ta'ala beri kepada umat Nabi Muhammad SAW supaya mereka dapat ganjaran beribadat lebih baik daripada 1000 bulan pada malam tersebut. Malam tersebut dimuliakan kerana Allah Ta'ala turunkan Quran pada malam itu. Dan tidak ada tanda-tanda yang sahih untuk malam Al-Qadar melainkan hanya satu, iaitu esok paginya matahari terbit dalam keadaan malam. Tiba-tiba ada hadis daripada Aisyah riwayat Imam Tirmizi yang mana Nabi SAW kata, Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu Lailatul Qadar fama aqulu fiha. Ya Rasulullah, kalau aku tahu malam tu Al-Qadar, aku nak baca apa? Nabi SAW kata, Quli Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun, ampunkan aku. So persoalan dia ni, macam mana boleh kenal? Kita kadang-kadang diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla dengan petunjuk yang tak sama pada orang lain. Mungkin Allah Ta'ala bagi petunjuk kat dia, ilham kat dia begini, orang tu begini. Mungkin tanda-tanda itu menjadikan dia percaya pada diri dia. Dia bukan hujah dari sudut agama, tapi dia percaya pada diri dia, malam ni ikut malam Al-Qadar. Maka dia bacalah doa tu. Sebab itu para ulama menggalakkan 10 malam terakhir baca doa tu. Kalau kita tak tahu pun, kita baca 10 malam terakhir dengan doa. Sebenarnya doa tu nak baca bila-bila pun tak apa. Tapi 10 malam terakhir kena bersungguh baca doa tu. Supaya kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Soalan berikutnya, ada satu laman web yang saya baca, mereka senaraikan 10 solat yang direka atau dierti kata bid'ah. Antaranya solat sunat hajat, solat sunat tasbih, solat sunat sebelum musafir, solat sunat lepas nikah, solat sunat. Oh, ini panjang ni. Boleh tak saya minta tangguh sekejap yang ni?
untuk kita bincang satu-satu sebab solat sunat hajat tu yang sebenarnya adalah solat yang ada kaifiat yang khusus. Solat yang ada kaifiat dengan baca bacaan tertentu tu tak ada. Tapi kalau kita ada hajat tertentu, ya, kalau kita ada hajat tertentu, contohnya macam kita nak minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dahulukan dengan salat. Itu tak apa. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala disebut dalam Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan sabar dan dengan melakukan salat. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka kalau sekadar salat kerana ada hajat tertentu tapi tidak ada kaifiat khusus, itu tak ada masalah. Boleh. Ya? Baik. Kemudian solat seperti solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih memang ulama berbeza pendapat. Adakah ia hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan ataupun hadis yang dhaif? Sebagai ulama terima, sebagai ulama tak. Ini masalah khilaf. Kalau yang terima dia tak kata bid'ah. Kalau yang terima dia kata bid'ah lah. Tapi kalau bid'ah, adakah bermakna kita kena ingkar orang yang buat? Tak. Kerana ada bab-bab bid'ah ni yang ulama berbeza pendapat. Ya, ada ulama berbeza pendapat. Wallahu a'lam. Okey. Kemudian salat apa tadi? Akhirnya jawab jugalah. Salat sunat awabin. Salat sunat awabin dia ada dua kategori. Satu, salat sunat selepas maghrib dengan 6 rakaat yang ada ganjaran yang besar di sisi Allah, tapi riwayat yang tidak sahih. Yang sebenarnya salat sunat awabin ialah salat duha yang dilaksanakan ketika matahari sudah mula panas. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya, jadi salat awabin ialah salat duha. Yang dimaksudkan ni mungkin salat yang 6 rakaat lepas maghrib itulah. Yang tu tidak ada riwayat yang sahih. Ya, baik. Okey, solat sunat nikah dia bukan solat sunat lepas akad. Itu solat yang sebenarnya adalah solat sunat sebelum orang kata apa, melakukan apa-apa hubungan dengan isteri. Yang tu ada. Okey, wallahu a'lam. Okey. Itu je lah yang saya boleh jawab insya-Allah pada hari ini. Jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi, saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kesemuanya selamat hari raya Aidilfitri, moga diselamatkan daripada penyakit, daripada bahaya. Kita jumpa di lain masa. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Global Ihsan, Kak Majini, Dr. Azmi yang menganjurkan kuliah kita pada petang ini. Ustaz Reza juga, insya-Allah kita jumpa di lain masa. Mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.